لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعله من المعزون في السمع. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء. اللهم أحينا بحياة العلماء. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan penuh rahmat Allah dan penuh keberkatan daripada Allah. Pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada kita taufik hidayah. Sama-sama kita boleh mari dengar pula daripada tafsir Al-Quranul Karim. Lagi katakan tajuk kita tajuk tafsirul Quran. Lagi pula dikatakan suratul Insan. Kali yang ketiga. Dah kemudian alhamdulillah ibu-ibu bapa yang dihormati dan saudara-saudara yang dikasayangi, lagi pula sama-sama kita penuh dengan suka gembira, penuh dengan segala rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala hattakan kita mari untuk kita beribadat dan untuk kita sembahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dan matlamat yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita insan ataupun menjadikan kita manusia. Ibu bapa dihormati, jadi minggu yang telah lalu yang kita dah berbicara tentang ayat suratul Insan ataupun dikatakan satu surah yang paling penting kepada kita. Kemudian alhamdulillah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita saat itu sangat-sangat istimewa. Istimewa yang pertama, Allah Ta'ala iman kepada kita, dan istimewa yang kedua, Allah Ta'ala kan Islam kepada kita. Ini tak ada dah orang panggil istimewa yang paling hebat dan paling besar dan paling mulia yang tidak Allah Ta'ala tak bagi kepada orang-orang yang lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman pada minggu telah lalu, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Jadi Allah Ta'ala kata kami sudah sedia dan kami sudah cadeh bagi orang-orang yang kufur dengan kami, orang yang ingkarkan titah kami, orang yang tolakkan segala titah-titahan kami, maka kami cedehkan kepada mereka daripada belenggu-belenggu, kepada kaki mereka daripada api neraka, dan pula belenggu-belenggu di tangan hingga sampai tekak mereka. Itu makna kata yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cadeh dan pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang deraka kepada Allah. Dan Tuhan kata laginya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dan sesungguh orang-orang yang baik, yakni orang-orang yang beriman dan yakni orang yang taat kepada Allah, Allah Ta'ala katanya yashrabuna min ka'sin, mereka itu dapat minum daripada gelas, yakni gelas yang hijau, lagi pula yang bercampur berkilat-kilat daripada permata. Maka air yang ada di dalam gelas saat itu dikatakan air daripada kafur. Mana air yang sedap, minumnya yang sedap, yang lazat, lagi pula yang licinkan di tekak-tekak kita itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Jadi air mata ataupun air yang Allah Ta'ala minum kepada orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang baik. Tuan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Bermakna kata Tuhan uri dengan innal abrar, makna Tuhan takkid dengan inna. Ayat ni Tuhan nak royak kata
Nah, orang-orang yang terbaik mereka itu daripada orang-orang yang beriman, daripada orang yang percaya kepada Allah dan pula orang taat pada Allah dan orang soleh saat itu, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka saat itu dapat minumkan daripada gelas. Kamang dari gelas saat ini Allah Ta'ala sedia bagi orang-orang yang baik, orang beriman ini ialah daripada gelas yang warna hijau yang dibercampuri akan dia saat itu dengan daripada permata-permata. Lagi pula minum dalam itu saat itu daripada apa? Yakni daripada air kafur ataupun air yang paling baik. Kafur di akhirat esok sungguh tak nama kafur, tapi kafur di akhirat sedap, manis, lazat, nak wayak tak boleh. Kemudian air yang diminum saat itu yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuran ainan yashrabu biha, satu air ataupun apa kata kita ainan, yakni satu minumi, yashrabu biha yang meminumlah dengan dia dengan ain, dengan benda saat itu ibadullah oleh segala hamba-hamba Allah. Bermakna kata mereka dapat minumkan satu ain, satu air mata yang ada di dalam syurga, yang meminumlah dengan dia oleh hamba-hamba Allah yang terbaik, hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang muti, yang taat pada Allah, yufajjirunaha, dan mempacar mereka itu akan air mata ni tafjiran, sebagai terpacarkan untuk mereka. Ibu bapa yang dihormati, dah. Lagi pula saudara-saudari yang disayangi sekalian, apa maknanya innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha? Ada maknanya hadza syarabul ladzi muzija minal kafur. Yakni ialah kena kepada satu minumi. Tuan hadza syarab, yakni satu minumi. Ada satu minumi, ini minumi alladzi muzija, ialah yang dicampur akan dia. Yakni makna kata satu minumi hak yang dicampur akan dia minumi saat itu minal kafur, daripada kafur. Makna kata Allah Subhanahu wa taala cadakan bagi orang-orang yang beriman, yakni sedia bagi orang-orang beriman ialah satu minumi yang dicampurkan di dalam minumi, maka gelas yang hijau, gelas tu yang berkilat saat ni lagi pula warna hijau, maka minumi yang Allah Ta'ala sedia bagi orang-orang yang taat dan orang percaya dengan Allah, beriman, tak tolakkan, tak ingkar segala titah Allah ibu bapa, maka Tuhan jadikan satu minumi, maka minumi yang dicadai pada kafur. Apa makna kata minumi jadi tak gapo yang disedia, yang digapo, yang dicampurkan daripada kafur? Huwa ainun yashrabu biha ibadullah, ialah satu air mata yang meminumlah daripadanya, daripada itu oleh segala hamba-hamba Allah. Makna ta minumi yang sedap, minumi yang lazat, minumi yang rasa nak oyak tak leh dengan minumi dunia. Kita biasa minum di atas dunia daripada daripada caying, daripada cakiau, daripada hak masalah kita tak minumi hak daripada hak je sedap-sedap di atas dunia minum-minumi. Lagi pula jihala ni kita kata jiha sewing ko ataupun daripada hak yang sedap-sedap ni, hak kita berhenti mendepan nyuk pun kita ni maka kita beli minum tu Allah sedap, minum kau panas-panas, maka kita minum masuk daripada caying cakiau ataupun daripada gapo salahnya daripada gapo dia daripadanya bingsu tak bingsu lah kita kata dunia ni sedapnya. Tapi akhirat esok ya Allah Subhanahu wa taala cadangi dan sedia bagi orang-orang yang beriman ialah satu minumi, satu ain, satu air mata, satu minumi yang minum daripadanya, daripada minumi, daripada satu air, satu benda minumi yang campuri dengan kafur ni oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula yatasarrafuna minha, yang berguna mereka itu pada minum, lepas minum minum qasda, Allahu akbar, supaya kita minumlah caying cakia dunia ni pun kau minum kau panas qasda, hak tu dunia ya, tapi akhirat esok sedap daripada minum dunia ni 70 kali ganda. Supaya kita beli air di satu tempat, maka air buat sedap masa kau molek dan tua molek periti ni
Deh. Daripada masalah minum-minum ni, maka nak royak tak boleh dah sedap dia. Tapi akhirat esok ya Allah Ta'ala cadai bagi orang-orang yang beriman, nak royak kata sedap dan pula lazat dia tu, orang panggil nak perbanding tak boleh. Nak banding tak boleh. Minum sekali sedap lah ni. Bawa minum terik dua sedap lebih pada sedia lagi. Minum terik tiga sedap daripada kali kedua. Minum kali keempat Allah lazat dia tu orang panggil kau bertambah siapa bergana-gana ibu bapa. Ini ibu bapa nak royak kata minum mi akhirat satu benda dan satu perkara, satu ain yang meminumlah daripadanya oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang dok berguna daripada minum mi. Deh. Kemudiannya apabila minum mereka itu wayujirrunaha dan pula memperlaku mereka itu akan minum haitsu sya'u di mana mereka itu kan nak minum mana tak ada masalah. Supaya kita masuk pamnyok dah. Nak minum wapa kayu pun tak ada apa. Ataupun kita nak minum gapo. Nak pergi beli barang, nak minum situ tak apa, minum sini pun tak apa. Jadi makna kata orang-orang duduk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali lagi Allah Ta'ala wikan satu gelas pada dia daripada gelas yang hijau. Maka dalam gelas yang hijau dicampurkan minumnya daripada kafur. Maka kafur dia saat itu, kalau kita kecek sebuah dunia ni, kopi. Kopi misalnya kopi hak mana? Kopi hak sewing tu yang lain. Hak Amazon tu yang lain. Ada hak Amazon ni tua kau lagi pula harga yang lain. Sungguh tak minum hak sewing tu masalah ni. Hak daripada Amazon lagu ni. Tapi nak royak kata rasa ya tak sama. Ni dunia. Dunia tu ya tak sama dah. Lepas tu kita cuba koyan dan cuba tergamai ibu bapa saudara-saudari. Cuba kita suruh akhirat esok. Tuhan cedek gelas untuk kita minum tu daripada gelas hijau yang berkilat-kilat lagi pula di permata di gelas-gelas saat ni. Lagi pula minum saat ni tu rasa kali pertama tu rasa lain sedap dah. Kali kedua lebih sedap pada kali pertama. Kali kedua lebih sedap pada kali pertama. Kali ketiga sedap daripada kali yang kedua. Dah. Lepas tu kita nak minum di tempat mana, di kawasan mana syurga, ikut kita tu makna kata wa yujirrunaha haitsu sya'u ijra'an sahlan. Makna kita nak minum apabila kita nak minum, boleh minum. Nak minum di mana tak ada apa. Lagi pula minum akhirat sin esok ia tak jadi keleh. Jadi makna orang panggil lalukan minum kepada tekak kita, orang panggil dengan secara mudah. Tak ada jadi telekat, tak ada jadi wasat keleh apa ini dah. Tak sama dengan minum dunia. Kadang-kadang minum dunia wasat keleh, wasat telekat kan. Yufuna bima aujabu ala anfusim, daripada ayat katanya yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Apa maknanya? Ya Allah Ta'ala duk cerita daripada ahli-ahli akhirat, daripada ahli dunia, daripada ahli akhirat. Maka ahli akhirat tu ia pecah dua. Ada ahli khair daripada ahli jannah dan pula ada ahli nar. Maka ahli nar tu kata dah inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Cuba kita fikir dunia, ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang baik Allah wa amma tak berhenti, wa amma semaya tak radu, amma awal waktu baca Quran tak berhenti, wa baik tak berhenti. Duk ke dia tu dengan wa baik, duk ke dengan wa kemajikan, duk ke dia dengan wa amal soleh. Tapi yang jahat ni pun macam tu juga, wa jahat semacam weh. Ning ahli dunia ada ahli khair dan ahli syar. Ada ahli kebajikan dan ada ahli kejahatan. Dan dunia ada muti' dan ada asin. Ada yang taat, ada yang deraka. Dan dunia ada mukmin, ada kafir, ada yang beriman, ada yang kufur. Maka di akhirat ibu-ibu bapa, maka dua golongan inilah ada ahli jannah, yakni daripada ahli syurga, yakni ahli syurga, yakni siapa dia termasuk dalam ahli syurga, yakni manusia yang duduk atas dunia, dia saat ni tu duduk taat ke Allah, duduk ibadat ke Allah, tak deraka ke Allah, sentiasa bertaubat dengan Allah. Hak ni Tuhan kata innal abrara yashrabun
innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Hak ni Allah Ta'ala sedia bagi dia gelas yang hijau daripada minumnya yang bercampur dengan kafur. Maka satu benda yang dia minum ni rasa sedap, rasa enak, royak tak boleh. Maka dia nak minum, kanak dia minum di mana ikut dia. Kamar dia minum tika mana dia duduk dalam syurga, itu ikut kanak dia. Maka minumnya tu mudahnya lalu, tak jadi kelai, tak jadi lekat. Ni dia bagi ahli syurga, ini daripada ahli khair. Allah Ta'ala cedek dia macam ni. Dan di akhirat juga Allah Ta'ala cedek dia ahli syar, ahli nar, ahli neraka. Tuhan kata dah, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Bagi orang-orang yang neraka, Tuhan akan cedek dia tu belenggu daripada besi. Besi tu untuk boh di kaki. Lepas tu kita tengok fok duk dirancam, duk digok tu, ya bohkan belenggu, maka ya koci pula. Lepas tu ya boh rata 15 kilo, 20 kilo, nak wi payah berjalan. Maka akhirat esok pun lebih pada tu lagi. Ni kita nak buat bandingan, wi nampak rupa di dunia supaya kita nampak akhirat. Akhirat saat itu belenggu daripada api neraka, rata pada api neraka, duk knong kling tung ting deh. Duk berjalan kerain dalam neraka, terik suk lagi pula tu belenggu di apa boh di tangi, maka belenggu siapa tekok duk lagu itulah dengan ular, dengan ceking. Ini balasan bagi orang-orang yang deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu apa? Saudara-saudari, marilah kita berfikir, marilah kita renung, marilah kita saat ni tu insafkan diri masing-masing. Kata kuning ada banyak rogi amalan, ada lagi ibadat ke Allah, ada lagi cadangan untuk nak bertemu dengan Allah, ada lagi persiapan aku untuk nak gapo, nak kecek dengan Allah Subhanahu wa taala satu hari. Kerana kita ngaji tengah hari tadi, maka akan dihitungkan kita oleh Allah, ditanya kita oleh Allah, akan ditimangkan amalan kita di atas mizan. Ibu bapa, Kemudian yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Apa maknanya? Yufuna, mengsempurna mereka itu orang-orang yang baik. Ni Allah Ta'ala sifat lagi bagi orang-orang yang baik, yakni orang-orang yang soleh dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Ta'ala sifat lagi mana? Yufuna. Makna mengsempurna mereka itu. Mereka itu duduk atas dunia, mereka mesempurna bima aujabu, dengan barang yang memperwajib, bima ujibu, dengan barang diperwajib akan mereka itu, ala anfusihim, di atas diri mereka. Jadi nak royak kata mereka saat itu mensempurnakan dengan apa barang yang dititah diperwajib akan mereka oleh Allah. Allah Ta'ala memperwajib ala anfusihim, di atas diri mereka. Nak royak kata orang-orang yang baik, hak Tuhan sebut cerita pada ayat yang 3, innal abrara yashrabu min ka'sin kana mizajuha kafura. Itu dia. Kemudian orang-orang yang baik, yakni orang-orang yang soleh, kemudian orang-orang yang taat kepada Allah, dia satu orang yang duk sempurnakan dengan apa perkara yang dititah dan diperintah, diperwajib akan mereka oleh Allah. Di atas diri mereka apa perkara yang Tuhan titah, yakni daripada semaya. Apa yang Tuhan titah mereka, yakni daripada puasa, mereka mesempurna. Apa yang Allah Ta'ala titah mereka, yakni takwi minum arak. Apa Allah Ta'ala titah mereka, takwi berzina. Semua daripada titahan, sama daripada suruhan, sama ada daripada larangan. Asal titahan Allah, maka mereka junjungkan setinggi-tinggi. Mereka sana ikut dengan sebenar-benar. Mereka akan tak lakah dan tak ikat. Apa? Bima ujibu ala anfusihim min ta'atillah, daripada mentaati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Mereka taat ke Allah dengan apa perkara yang Allah Ta'ala suruh, dengan apa perkara yang Allah Ta'ala titah. Mereka tak melewati, mereka tidak menangguh, mereka tidak menolak, mereka tidak mengingkar. Ini daripada sifat-sifat al-abrar. Al-abrar, orang-orang yang baik hatinya, yang baik kelakuannya, yang baik kehidupannya, yang baik pengajiannya, yang baik amalannya, yang baik taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna al-abrar. Abrar,
orang-orang yang baik mereka itu jamak daripada barun, seorang yang baik, maka jamak dia al-abrar. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang yang terbaik di segi hati, baik di segi amalan, baik di segi kata, baik di segi taat, baik di segi kelakuan dan akhlak, baik belaka. Maka orang ni orang yang sanggupnya bela, yang sanggupnya taat, semua daripada segala titah-titah yang Allah Ta'ala menitahkan di atas mereka. Nah. Dah. Kemudian Tuhan kata lagi orang-orang yang baik ni. Wa yakhafuna yawma kana syarruhu mustatira. Fok ni orang-orang yang baik ibu bapa ni. Dah. Wa yakhafuna iqab Allah tu mana? Wa yakhafuna yawma. Mereka itu orang yang takut pada satu hari, yakni takut pada satu hari, yakni hari kiamat, hari akhirat mereka takut. Tuan, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dengan makna wa yakhafuna iqaballah. Mereka takut ke azab Allah, mereka takut tertengah siksa Allah. Bila mereka takut ni? Fi yaumil qiyamah, yakni pada hari kiamat. Allah, hari kiamat mereka tu takut. Siksaan di hari kiamat. Allah takut tu siapa setara mana hari kiamat? Yakni takut sehabis-habis takutnya. Siapa luruhnya daging-daging muka. Siapa jatuhnya daging-daging muka. Siapa terlonggarnya daging-daging muka. Siapa gugur habis masalahnya mata-mata dan daging muka mereka ni. Takut mereka sangat-sangat kepada azab-azab Allah dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala fi yaumil qiyamah. Azab mana, siksaan mana? Alladhi yakunu dararuhu khatiran, yang adalah kemudaratan azab Allah dan siksa Allah khatiran. Allah bahaya sangat, bahaya siksaan Allah Ta'ala di akhirat. Allah bahaya sangat. Tak usah kata masuk neraka lagi, yakni kita cuba suluh di atas titi sirat ibu bapa. Titian sirat, titi sirat, yakni jabatan retak hak nak lakah duduk di padang mahsyar, nak lakah pergi kepada syurga. Maka situ dia panggil ada titian. Di bawah tu ya ada neraka, yakni neraka weh ataupun neraka jahannam. Nak kata apa? Kawah yang besar duduk di bawah titian ataupun jabatan. Cuba kita fikir apa. Di bawah tu titian nak lakah tu mula-mula ia turun. Turun. Dah. Turun saat ni tu, patut orang tua-tua kita duk suruh dan pula tok-tok guru kita duk suruh. Titian ni, nak yak kata tajir ya, dan halus dia ni, lebih daripada seorang rambut belah 7. Rambut cuba kita ambil seorang. Ibu kita khoyar ibu bapa, saudara-saudari. Cuba kita khoyar rambut kita seorang, kita nak belah lah ni tak boleh. Tapi nak royak tak nipisnya dan tajirnya jabatan titi sirat ni lebih daripada rambut seorang belah 7. Allah, setara mana nipis dia, setara mana tajir dia. Lebih lagi pisang hak tajir-tajir sah tu, siang kena kulit tu rasa sangat kasar-kasar dah, syah berdarah. Ning tajir lebih pada rambut sorak belah 7 ibu apa. Kama dia orang kita cuba koyah, nak royak kata takut. Fok-fok berimi dengan Allah Ta'ala, sebab itulah sahabat-sahabat ketika masuk le sejid getarnya. Sahabat-sahabat ingat kepada azab Allah, teriaknya. Sahabat-sahabat teringat dan tersilar pada azab Allah di dalam dengan kau. Sampai sahabat tu kata, ya Rasulullah, mintalah kami ni dan aku ni jadi seorang daripada orang yang akhir sekali masuk syurga Allah. Tapi ku jadi orang tu tak apa Rasulullah. Janganlah aku ni kekal di dalam dengan kau. Ini nak yakta mereka takut kepada azab Allah. Mereka saat ni tu takut kepada siksaan Allah. Tengok Abu Bakar kata, baik aku ni Allah Ta'ala jadi tubuh aku besarnya supaya aku nak pergi katuk di mulut dengan kau jahannam, supaya umat-umat Nabi tak boleh masuk dengan kau. Ni cinta bagi Abu Bakar. Sebab tu imi Abu Bakar sangat-sangat tinggi, kerana cintaan dia tu tinggi. Minta Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tubuh dia jadi besar, lepas pada tu pergi katuk mulut dengan kau jahannam, supaya tak si umat Nabi ni masuk dengan kau. Dan Abu Bakar ada cerita
baik aku jadi binatang, baik aku jadi apa? Nah, aku jadikan masalah binatang ataupun aku ni jadikan satu perkara daripada benda saat ni tak berakal supaya Allah Ta'ala tak soal aku tak ada kena azab Allah. Dan Sayyidina Umar dia tengok ke upuk, baik upuk lah dengan aku, ya Allah, mudah-mudahan aku jadi upuk, kerana upuk ni dia tak ada kena seksa, upuk dia tak ada taklif, upuk tu dia tak ada titah tah dia semaya, tak titah tah dia berpuasa, maka dia tak ada taat, dia tak ada berdosa, dia tak ada kena azab Allah. Ya Allah, ya Ilahi, mintalah aku jadi semacam upuk ni. Nak royak kata demo takut sangat. Demo tu takut sangat ke azab Allah. Siapa demo saat ni tu cita-cita nak jadi binatang, cita-cita nak jadi rumput, cita-cita nak jadi pokok kayu. Kenapa? Kerana dengan mereka saat ni tu takut daripada azab. Inilah sifat-sifat daripada orang beriman, dan inilah sifat daripada al-abrar. Kata innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ni sifat orang-orang yang baik. Ingat mulai. Yang pertama, dia mesempurnakan akan titah-titahan Allah, sama ada titahan Allah daripada suruhan, sama ada titahan daripada larangan ibu bapa. Mereka sentiasa patuh dengan bima ujibu ala anfusihim min ta'atillah, dengan perkara dipuji mereka daripada tak mereka turut, mereka ikut. Dan satu lagi daripada sifat orang abrar, tengok molek ni, orang-orang yang terbaik dengan Allah, mereka saat ni tu sentiasa gawa takut ke azab Allah, takut ke siksaan Allah, takut daripada nak derhaka kepada Allah, kerana mereka sangat-sangat takut. Supaya umat cita nak jadi rupuk, nak jadi hashish. Apa hashish? Dia nak jadikan masalah rupuk-rupuk, kerana rupuk saat ni tu dia saat ni tak ada apa, yakni tak ada kena hitung, tak ada kena soal oleh Allah. Sebab tu umat setiap malam ya wak rotel suting, wak rotel seputung sebilah. Maka kalau dia saat ni ada salah dengan Allah Ta'ala ibu bapa, maka dia pukul belakang dia piak. Kalau dia ada salah 2 kali, piak 2 kali. Maka kalau salah dah 3 kali kerja, dia tak ada dengan ayat, dia pukul 3 kali, piak. Pas dia mau tanya dia, hi Umar gana muat macam ni. Dia kata, aku takut. Belalah aku godeh diri aku belai-belai. Aku pukul diri aku belai-belai. Tapi kerana aku takut kepada siksaan Allah, beberapa lipat kali ganda lagi. Berapa puluh kali ganda daripada aku godeh diri aku ni. Jadi dia mau tanya sikit celah-celah ni. Kita royak setelah lagi ni. Sikit dia mau dah tanya tu, kita royak setelah lagi. Ni nak ayat tu yang pertama, sifat orang yang baik dan sifat orang-orang yang terbaik dan orang-orang yang molek daripada ahlil khair, ahlil jannah. Yang pertama, mereka sempurna dengan janjian Allah, mereka sempurna dengan titah Allah. Yang kedua, mereka takut kepada azab-azab Allah. Dan mereka takut pada azab Allah, kerana azab Allah sangat berbahayanya. Dia api mengaku kena selapa kita royak saat ni lah. Di atas titi sirak saat ni pih dia 7 kali gawa, rambut belah 7. Lepas tu setengah orang hok besing buat amalan jaga semaya. Maka Nabi sebut dalam hadis, orang ni menyamar seperti kilat kalbarki, seperti kilat al-khatir yang telitah, yang menyamar kalbarki seperti kilat di atas titi sirak. Maka titi sirak ia turun 500 tahun. Kalau jalan kaki 500 tahun, kamar dia naik kok ni 500 tahun. Ia turun nak sampai syurga 500 tahun. Lepas tu bagi orang jalan kaki, maka pecahlah tapak kaki, jalan serah belah tapak kaki. Jadi klik semula, siang belah tapak kaki. Jalan klik semula. Setengah tu duk heret dada weh. Duk heret dada di atas sirak, setengah-setengah belah tengah. Darah yak gelember, darah yak mengalir, darah yak bergelembar yang mengalir, pecah dada, belah dada. Tuhan takut klik semula. Jadi semula. Ini apa maksud ibu bapa dan saudara-saudari. Inilah Allah Ta'ala nak rasa azab dan siksa macam ni. Kalau sekaligus pecah dada, belah dada, jadi klik, lepas tu pecah, tak jadi dah. Sekadar tu. Ni dak. Apabila jalan setengah jalan tu, pecahkan tapak kaki. Darah tapak kaki, gelembar darah, mengalir darah. Ya selerak tabak kita tak. Jadi klik semula. Hak kesok punggung buat dah, jalan tak tisak sengah-sengah, tak titik sirak. Maka belah punggung-punggung, maka soyak punggung-punggung. Tapi jadi klik semula. Hak ning lah kita tak sibuk bapa. Kalau kita mati sekaligus,
Lepas tu tak ada kena azab dah. Hak tu lain. Ni mana kata gi belah punggung, darah yak mengalir, darah yak gelemeh, ataupun gi pecahkan dada, jadi klik semula, jalan tapak kaki belah jadi semula. Hak ni nak isyarat kata gapo? Allah sakitnya yang berulang kali. Hak ni lah. Tapi sifat orang-orang yang terbaik, maka mereka sentiasa mensempurnakan janji-janji Allah. Mereka takut kepada azab Allah yang berbahaya. Nah, tu di titik sirat. Wa syarruhu fashiyan, dan pula masalah kejahatan di akhirat, di azab Allah Ta'ala ni. Wa syarruhu fashiyan, lagi pula muntashiran ala nas, dan kejahatan di akhirat, di mahsyar, di titik sirat ni bertabur dan fashilah ia, dan rusak ia, lagi pula membinasalah ia, bertaburanlah di atas manusia. Nak lari tak leh. Titik sirat tu pun pada dah. Di mahsyar tu pun teruk lah, guling-guling dia. Duk rapak-rapak hak Tuhan kata wal taffatis saqa, bertindih-tindihlah kaki tah kaki, betih tah betih. Allah duk tunggu-tunggunya jawapan, tunggunya masalah persoalan, tunggunya hitungan. Allahu Akbar. Ibu bapa, cuba kita fikir, bertindih-tindih kaki-kaki kita, bertindih-tindih tubuh badan kita, peluh tu tak ada kena kecek dah. Ni nak ayat tak azab. Kemudian orang-orang yang baik daripada ahlil khair, ahlil jannah, mereka sangat-sangat takut daripada azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang amat bertaburanlah di atas mereka. Illa man rahimahullah, illa man rahimallah, malaikat mereka yang Allah Ta'ala rahmat. Malaikat orang yang Allah Ta'ala rahmat ni, alhamdulillah, demo ni lepas daripada persoalan-persoalan di pada mahsyar. Bukan lepas makna masalah persoalan tu tak banyak, tanyaan tu tak banyak, hitungnya tu jadi mudah-mudah, tanya pun tak jadi panjang. Tapi fuak-fuak kena periksa hak teruk lepas so tafti masalah tanya tu hak teruk, Allah hak tu teruk benar. Tapi bagi orang yang dirahmati oleh Allah dan disayangin oleh Allah, sepertinya pada mahsyar, demo ni duk tengah panah klik deh. Macam-macam tak serupa tu pada mahsyar, ibu bapa, saudara-saudari. Demo ni duk wah bayang arah. Siapa dia? Hak Nabi raya dah 7 golongan. Yang pertama iman yang adil. Yang kedua rajulun mu'allakum bil masajid. Yang tiga rajulun gawa, yakni rajulun yang takut kepada Allah apabila orang tina hajat dia berzina. Ni puak ni duk nampak teduh weh, nampak tak ada gelesahan dah. Tak ada nampak siapa sebab duk tengah teduh. Nampak duk relax nanti sama tara. Tapi lama supaya demo juga, tapi duk relax. Relax kan? Dengan demo ni ada payung. Demo ni ada payung babu sedekah. Demo ni ada payungnya babu gapo? Ya orang panggil zil gapo? Ada payung kadang-kadang zillus sedekah, bayangan sedekah. Ada kadang-kadang payung dia namanya zillul imamil adil, payung dan pula bayangi bagi iman yang adil. Tapi bagi orang setengah tu ibu bapa, saudara-saudari, Allah matahari sejekang kepala bumi temaga peluh tak ada kena kecek, siapa ketiak kadang-kadang peluh, siapa ketekak, siapa kepada mulut deh, setengah-setengah. Kalau kue kadang-kadang fuak ni duk gapo, duk tindih-tindih dengan le peluh lah, malah kata apa duk lik aliu nak masuk mulut, kadang-kadang tu duk gelel lah ayo timbul naik, gelel pula. Ni fuak tak puasa. Ni Tuhan tunjuk siap-siap dah. Ni mu nak boleh tahu royak malaikat mu royak lah. Ni lah fuak duk tahu dunia, dia wak bermain-main dengan puasa, ya tak puasa ni. Ada setengah saat ni tu Allahu Akbar, rupa sepengah babi, rupa jadi hanying, wal iyazubillah. Allah Ta'ala tu mendara musikhat, Allah Ta'ala ubahkan rupa dia. Siapa dia ni weh? Siapa dia demon ni? Fuak-fuak ni dikatakan fuak mana? Yakni fuak ni duk tah dunia, orang duk berkiung. Orang duk bergorik, Allah ya duk kecek sedap lagi di kedai kopi. Kalau duk tak selah pun sedap, kecek tak selah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, duk kecek dunia, kecek apa? Tapi tak jawab orang baik. Maka akhirat esok rupa ya saat ni tu Allahu Akbar. Rupa saat ni tu jadi rupa babi, rupa hanya wal iyazubillah. Dan setengah daripada mereka saat ni tu rupa parak dan pula zakat tu Allah. Besarnya, busuknya. Ni boleh kita kenal kata akhirat. Ni fuak zina ni. Ni fuak zina duk tah dunia. Maka di masalah pada mahsyar, kelakuan manusia sangat-sangat berharu-hara dan sangat-sangat berdahsyat dan sangat-sangat berkelai kabut dan sangat-sangat bertindih-tindih.
Berbagai-bagai setengah saat itu duk kerak lidah sendiri. Perak putus cah. Darah yang mengalir. Darah yang sembuh. Bertakut klik semula dengan lidah dia. Ni ibu bapa kita kena mikir. Tapi bagi orang-orang beriman, dia teriak oleh malam, ya Allah, aku sungguh bukan ahli syurga. Allah, tapi aku tak agak nak tanggung azabmu, ya Allah. Api dunia pun aku nak tak agak dah nak tanggung. Tak agak dah nak tanggung. Apa yang aku nak tanggung azab api dengan kamu, ya Allah. Teriak dengan Allah Ta'ala takut. Ning sifat bagi al-abrar. Dan sifat abrar lagi Tuhan katanya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ni sifat bagi orang-orang abrar. Allahu Akbar. Pakak akak fikir weh. Kita nak jadi abrar ke kita nak jadi asyrar? Nak jadi ahli penjahat-penjahat di dunia ke sampai akhirat kita jadi orang jahat? Orang jahat di akhirat yakni tepat tujung dia dan tepat keputusan dia ialah di dalam neraka jahanam. Itulah tepat dia. Tapi bagi al-abrar, sifat dia duduk di atas dunia ibu bapa, yakni dia takutnya, dia jagakan segala amalan-amalan, dia jaga segala titahan-titahan Allah, dan pula dia sempurna daripada apa yang dititah difardukan ke atasnya, ning daripada sifat abrar. Dan pula dia saat ni takut ke azab Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita nak tengok sifat-sifat ahli syurga, dan kita nak tengok sifat-sifat ahli khair daripada orang-orang tergolong daripada orang baik. Apanya sifat yang ketiga? Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Apanya makna daripada sifat abrar ni? Orang-orang yang baik hati daripada ilamat ahli syurga. Saat ni orang yang lepas daripada azab malaikat, orang yang kasih sayang Allah. Allah Ta'ala kasih ke dia, Allah Ta'ala suka ke dia, maka Allah Ta'ala wibaiklah kepada dia. Allah Ta'ala lepaslah dia daripada pada mahsyar hitungan yang teruk. Kaman dia Allah Ta'ala lepas dengan mudah-mudah. Allahu Akbar. Hak satu lagi akhirat Isa amanah ayat ni azabnya deh. Fok-fok kafir apabila Allah Ta'ala peluang suruh sujud kepada Allah daripada mahsyar. Kamadi kita apabila Allah Ta'ala tubikkan zat dia, maka semua daripada mahsyar daripada orang-orang beriman dapat sujud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang kafir apabila nak sujud ke Allah, maka dia terakik kaki saat itu balik kot ni weh. Bawa nak sujud, maka Tuhan tak benar biasa. Sebab tu illa man rahimallah tu, malaikat orang yang Allah Ta'ala rahmat. Kalau orang yang Tuhan tak rahmat, Tuhan tak izin, tak boleh sujud hari tu. Di pada mahsyar semua orang beriman apabila zat Allah Ta'ala tercahaya Allah dan zat Allah Ta'ala Tuhan tu terbuka orang Islam tu tengok, maka dapat sujud dengan Allah. Tapi orang kafir apabila nak sujud, maka teranya naik kaki naik ke langit. Bawa nak sujud teranya naik ke langit. Ini Tuhan tak izin kata dia ni daripada ahli khair dan ahli jannah, bahkan dia akan diputuskan kepada neraka Allah. Wal iyazubillah. Ibu bapa dihormati, saudara-saudari, bagi sifat-sifat orang beriman kepada Allah, iaitu yang pertama dia sempurnakan janjian-janjian dan dia takut daripada azab Allah. Dan yang tiganya wa yut'imuna at-ta'am, dan orang ni dia suka makan. Wa yut'imuna at-ta'am, memberi makan mereka itu at-ta'am, akan makanan, ala hubbihi, kerana kasih sayang, kerana kesian belah, miskinan, akan orang-orang miskin, wa yatiman, dan anak-anak yatim, wa asira, dan orang-orang yang kena tawih. Ni tengok ni sifat orang abrar ni. Apanya wa yut'imuna at-ta'am, memberi makan akan makan ni, ma'ahubbihim lahum, serta kasih akan mereka itu akan orang miskin dan pula orang anak yatim dan pula orang-orang gapo yang kena tawel lahu hamba-hamba, maka yawi makan. Wa hajatihim ilai, dan berhajat mereka itu daripada orang miskin dan pula daripada anak yatim dan pula daripada hamba, ilaihi, kepadanya, kepada al-gaba al-bari, orang yang baik daripada al-abrar saat itu. Faqiran ajizan anil kasbi, kerana orang nak gaba, orang yatim. Dan pula masalahnya apa lagi? Daripada kita kata orang yang miskin, makna orang miskin ni, makna kata orang abrar ni, orang hati baik ni.
ataupun daripada ahli syurga ni, ia suka dan ia kasih, dia rasa mesra nak makan kepada orang-orang miskin. Orang miskin ni sungguh dia buat kerja, tapi dia kerja boleh hasil tak padan dengan benda yang nak belanja untuk dia dan untuk keluarga dia. Maka orang-orang abrak ni dia suka sangat makan kepada orang-orang miskin. Sebab tu kita jangan kedekut dan kita jangan sayang. Ada semakuk kita semakuk kepada orang miskin. Maka kita tolong miskin ni, Allah Ta'ala balas ganjaran kepada kita berapa banyak. Kita sedekah sekuk, Allah Ta'ala beri kita 10 kau. Kita sedekah 10 kau, Allah Ta'ala ganti pada kita 100 kau. Kita sedekah 100 kau, Allah Ta'ala ganti pada kita 1000 kau. Amun awak banding, supaya kita ilmu kepada satu orang satu patah, Allah Ta'ala akan ganti pada kita tu hajian kita 10 patah. Dan kita demo 10 patah, Allah Ta'ala akan bagi ilmu kita lah dunia ialah 100 patah. Sebab tu kata wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah ke Allah, Allah Ta'ala akan hajarkan kamu. Ni kamu hadin kita jangan kedekut kita makan tu, jangan nak dia tapi gi hak buruk-buruk, kepada orang miskin, hak nampak nak garah, nampak nak basi-basi tu orang bukan, orang panggil kalau kita macam tu, orang panggil bukan kita saat ni tu dengan secara mesra dan kasih sayang. Kita barang hak cuci lagi, barang hak molek lagi, barang hak comel lagi, kita halak dia kerana kemesraan kita, kasih sayang kita kepadanya, kita dan anak yatim ada tepi mah kita. Maka kita makan. Sepatutlah masalah nak yatim ni kita kena jaga juga. Harta anak yatim. Kalau kita ada pelera anak yatim, maka harta anak yatim haraplah ibu bapa dan saudara-saudari jaga halu-halusi. Jangan campur dengan harta kita. Kalau kita makankan harta anak yatim, maka kita makanlah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala masuk di dalam perut kita ibu bapa. Ni jaga sangat-sangatlah. Kenapa? Kerana kalau kita duk makan harta anak yatim dengan tak benar, dengan bukan bil haq, yani bil batil, maka seolah kita makan harta anak yatim tu dengan apa? Makan api neraka masuk dalam perut. Wa asira, dan hamba-hamba orang. Kita makan kepada orang miskin, kita makan kepada anak yatim, kita makan kepada hamba orang. Anak yatim apabila kita temu dengan dia, kita luruk dia naik kot tu. Kalau anak kita tersapu kot tu dah kan, atau ulama ajar kita jumpa pasapu dia, kita sayang dia, kita dekat dia, kita peluk. Ini arti pada kita kasihnya kepada anak yatim, dan kita makan kepada saudara-saudari daripada orang miskin. Ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tambah. Ibu bapa amal nak kaya. Sehari-hari kita ni kalau kita nak murah rezeki, Nabi kata as-sadaqah tadfa'ul bala. Bagi orang sedekah saat ni tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagikan tolak bala. Jadi kita nak baca sekadar ni, lepas tu kita nak baca soalan, kita peluang soalan masa 4-15 minit kepada saudara-saudari. Siapa dia nak tanya soalan Jadi ni kamu nak tanya ni, ada mau tanya ni, kamu nak jawablah sikit sebanyak ni dia mau tanya. Babo 15 minit lebih kurang saat ni tu. Nak sifat orang-orang yang terbaik. Yang pertama, orang-orang ini dia jagakan segala titahan-titahan Allah, maka mereka tidak mengungkirkan, tidak menolakkan, tidak mengingkarkan titah-titahan Allah. Dan yang kedua, mereka takut ke azab Allah daripada sangat-sangat berbahaya api neraka apabila selam muka kita runtuh, muka kita jatuh. Yang tiga, orang-orang yang baik dan orang-orang ahli syurga yang Allah Ta'ala cadangkan gelah daripada gelah yang hijau, minum dalam ni apabila demo tu kanak nak minum mana, masa mana, waktu mana, tu hewi peluang pada tu hewi kanak dia. Tapi orang ni, ia buat baik kepada miskin. Ia jamu kepada miskin dengan suka hati dia, dengan rasa kemesraan dia, dengan rasa kasih sayang dia kepada orang miskin dan anak yatim, dan pula kepada hamba-hamba orang. Makna ia jamu tu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Cuba kita tengok orang-orang Arab. Ia sangat suka kalau kita pergi Mekah. Kalau zaman dulu ia tengok orang Arab, ia tahu, ia yakin kata sedekah makan pada orang tu bukan kata orang miskin makan pada orang ya. Tuhan kata pas ni apa kita makan kepada orang miskin, orang susah, kerja dia ada tapi tak cukup nak makan, dan anak yatim yang tak ada pak, la aba alahu, yang tidak ada bapak baginya, kita makan. Allahu Akbar. Tuhan tolong kita ibu bapa. Tak ada kena duk fikir, tak ada kena duk apa, tak ada kena duk rasa syok-syok. Sebab orang makan ke orang tengok orang-orang Arab kalau kita pergi Mekah musim haji kan.
Kalau misalnya puyuk besar ni, nah besar lah, maka ada orang jual. Dia jual nasi nyok, jual nasi mana, nasi Bukhari, nasi apa, nasi Buryani apa ni. Maka ada satu yang kaya yang mari tanya demo ni. Hei, dia kata ni nasi sepuyuk ni mu nak jual nyak nah. Mu nak jual nyak nah. Kam bi'ta, berapa engkau nak jual? Berapa harga? Kam si'ruhu, berapanya harganya? Demo ni pun jawab tak, 500 riyal. 500 riyal. Dah. Si'ruhu 500. Ialah 500 riyal. Yakni 5,000 kuk ni 1,000 kuk masalah. Maka dia kata, ya Allah, a'tini. Mungwi kepada aku. Jual dah kau. Bik ni. Jual akan dikau, akan daku. Menjual nasi ni. Tapi menjual. Dia pun bayar 500 riyal. Jual 500 riyal. Lepas dah tu, nasi ni nak jual tak boleh. Musabil. Wi kepada orang susah. Wi kepada orang miskin. Wi lah kepada hujat. Dan muktamirin yang lalu. Membagilah kepada dia. Nak royak tak demo pehe. Wi makan ke orang. Allah Ta'ala wi makanlah pada kita. Kita buat kerana Allah. Buat kerana lillah. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi rezeki kita. Bertambah-tambah bertalu-tali. Dan tidak hingga-hingga. Nah. Sekat tu dulu. Maka bagi siapa dia nak tanya soalan, insya-Allah kita nak jawab. Ni dia mau tanya babo nak minta air tawar. Babo boleh atau tidak? Tidak babo. Dah. Kerana kita sekarang, kerana keadaan sekarang ni, ya tak nak comel keadaan COVID dan pula setanakan pun tak nak baik, maka nak mari di Muhammad tu orang panggil tak nak jadi selamat lah. Amma pun nak buat gaduh-gaduh pun tak boleh di hari ni. Kerana setanakan tu ya COVID ataupun Corona 19 ni, mana kata nak mari tempat Muhammad tu, amma nak buat gaduh-gaduh tak boleh. Tapi nak royak kata kalau demo nak juga air tawar. Bukan kamu tu dak ni. Bukan mau nak kusna podak ni berapa kerana dia mau tanya ni. Nama tak abang nak kusna air tawar dah bukan. Jadi dia mau tanya sini, tanya babo nak minta air tawar, babo boleh atau tidak babo. Kerana kita sekarang ni banyaklah. Hak sehari dua ni minta hak disadar tu mintanya anak dia baru bih mohok. Mari dulu mau hantar 4-5 kotak mari. Mari dulu 4 kotak mau hantar air tawar cara keri. Atau cara international lah ni kecek mudah-mudah atau cara keri. Jadi hak di sedau nu telefon masuk ke ambo. Dia kata babo nak buat lagu mana anak tino kita lah ni tu jadi nak duk jadi sepuluh orang serai ataupun jadi pering. Tahu nak buat lagu mana dia kata. Nak buat lagu mana. Pas kita pun nak buat lagu mana, cuba kita berdoa gitulah kepada dia. Pas dia kata babo boleh buat air tawar. Kita buat boleh buat tapi mana kata dia mau nak mari tu tak leh. Kita pun nak pergi pun tak leh. Dia mau nak mari pun susah kerana lockdown pun ini. Kalau dia mau nak juga dia mau hantar tiu dia mau mari. Hantar nama kalau misalnya kita tu misalnya Fatimah binti gapo hantar nama. Lepas tu hantar tiu nama umur demo. Tiu berapa, muti berapa, tampung berapa, ampa mana, cangwak mana. Lepas tu rahak peraisan ni. Kita hantar lagi. Kita buat kita hantar lagi lah ke demo. Lepas tu ada saudara kita sore. Kita buat dah air tawar dia minggu lepas. Dia duk sakit lah perut. Kita tak seroyak lah orang mana. Dia sakit lah perut. Lepas tu mata dia buat tengok telefon 4-5 minit senok. Lepas tu dia duk royak lah, duk ubat, makan ubat kedai klinik tu 100 dah habis klinik. Tapi tak mahu turun ubat je, tergagu mana babo. Pas kita pun tak tahu, cuba buat tengoklah, cuba berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala beri semua sikit sebanyak. Ya telefon mai kok memarai, ya babo, mai dulu. Babo buat tawar tambah dia kata. Kerana kita pun mata berasa kau cerak sikit. Perut kita pun berasa kau ringin sikit. Jadi kita hantar cara keri. Lepas tu kita royaklah. Bila atawar siapa mahu demo. Cara lagu mana nak buat. Cara baca gapo belum nak minum atawar. 1, 2, 3. Lepas tu berah tu buat cara mana. InsyaAllah kita royak. Itulah ibu bapa. Lepas tu ada satu orang malam. Amo buatlah, amo doa dengan Allah, mau baca di dalam beras, baca di air, maka ya tu masuk ke amo pagi ni. Ya tu kata, babo, ya kata malam babo duk doa kat amo, okey? Tahu doa, moga demo winamo, so babo buat air tawar, babo pun doa. Babo doa. Ya kata hari ni puasa hengo, nyocok panas pedih lah tubuh, ya kata babo. Kata alhamdulillah, tu kerjaan Allah. Walaupun duk jah mana dah kita doa ke saudara kita, wara al-ghaib, di belakang kita ni, lek belakang hati kita ataupun lek belakang orang tak
tahu ni, inilah doa yang sangat-sangat mustajab. Kita doa kepada saudara Islam pada waktu dan ketika saudara Islam kita, saudara usul agama kita, ya tak tahu kita berdoa. Inilah doa yang paling mustajab dan doa inilah yang paling diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu dan bapa, saudara-saudari, kita berdoa, saudara kita dok sakit, saudara kita tak tahu kata kita doa ke dia, saudara kita tak tahu kata kita minta dia. Inilah doa yang Allah Ta'ala paling kabul ibu bapa. Semua ni amo nak baca pada satu hadis Nabi. Nabi kata la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa khaira. Perhati. Nabi SAW katanya la yaruddul qada'a, tiada boleh mentolak akan qada dan qada Allah. Tak ada siapa dia boleh tolak qada dan qada Allah. Qada nah, hak Tuhan catat dah di Lauhil Mahfuz, kata demo ni satu hari dia nak jadi kecil manis. Demo ni satu hari nak belaga kereta. Demo ni nak jadi darah tinggi. Demo ni nak kena kahwin. Demo ni nak anak nak mati kecil. Demo ni apa dia? Nak belaga kereta. Demo ni nak jatuh fang kayu. Tuhan catat siap-siap dah. Tuhan sudah buat keputusan tu, dia panggil qada. Kemudian Nabi kata la yaruddul qada'a illa du'a, tiada boleh nak tolakkan qada Allah, keputusan Allah, hak Allah Ta'ala sudah tulis di Lauhil Mahfuz dengan kalam dia, illa du'a, malaikan doa dengan Allah. Misal Tuhan catat kita, kata esok kita nak belaga kereta, dia tak payah cabai 3 ataupun cabai 4 naik bakar. Tuhan catat di Lauhil Mahfuz, kita pun doa setiap waktu. Allahumma dfa'annal bala wal waba wat ta'u masalah. Allahumma dfa'annal bala. Hey Allah, minta muntolaklah daripadaku. Allahumma dfa'annil bala. Doa ya Allah, Allahumma sallimni wa sallim din. Minta Tuhan selamat kita, selamat diri kita, selamat tubuh badan. Dengan doa ni, maka hak duk catat di Lauhil Mahfuz kata kita nak belaga di cabai 4 nayu bakak, maka Allah Ta'ala titah pada mereka musapuh menatu malaikat hak dia nak belaga saat ni tu di cabai 4. Maka Tuhan sapuh, maka dia saat ni lepaslah daripada bala, lepas daripada qada. Sebab tu Nabi kata la yaruddul qada'a illa du'a, tiada menolak, boleh tolak, boleh sepakkan daripada Tuhan sudah qada, Tuhan sudah hukum, malaikat dengan doa. Ni kita kena ingat. Di hari ni ibu bapa, kita nak tolakkan COVID, nak tolak corona. Benda ni Tuhan sudah qada dah ni. Tuhan sudah qada dah. Tuhan sudah tulis Lauhil Mahfuz pada tahun 2020. Ataupun sampan harai huksib sam nak melakukan COVID pada masa sekalian-sekalian. Kemudian nak tolakkan benda ni, mungkin akad tangi. Sebab Nabi kata la yaruddul qada'a illa du'a, tiada boleh tolak keputusan Allah yang Tuhan catat siap-siap dah, Tuhan tulis siap-siap dah, Tuhan hukum siap-siap dah. Tak boleh tolak benda ni, malaikat mungsat ni tu doa dengan Allah. Ni sebab tu ibu bapa amba menyeru kepada fak kita semua di hari ni, daripada ibu-ibu dan bapa, daripada saudara dan saudari, daripada penuntung-penuntung akad tangi, insya-Allah dengan apa Tuhan putuskan, apa Tuhan qada dah di langit, Tuhan tulis dalam Lauhil Mahfuz, dengan sebab kita qada, minta mudah-mudahan Tuhan hapus benda ni, Tuhan akadkan bala-bala ini daripada tempat kita. Ibu bapa ya dihormati. Semua patut Tuhan kata wala yazidu fil umri khaira wala yazidu fil umri illa khaira, dan tidak bertambah pada umur seorang itu malaikat kebajikan. Orang wahai berdoa ni, orang wahai akad tangan ni, Tuhan tak tambah pada umurnya, malaikat kau tambah bajikan. Dulu semaya taklah anak. Oh, lo ni awam masjid weh. Awam masjid. Dulu malas mai. Lo ni rajin. Dulu tak pernah baca Quran. Oh, lo ni baca Quran tak. Sebab dengan doa dia ni. Nah, doa dia ni ibu bapa dah. Jadi gitulah lebih kurang ibu bapa. Maka dia mau tanya sini lagi, salam baba. Nah. Dia katanya ton Palaya Clark Lu Rau Kuan An Arai Let Surah Naibang. Surah Naibang. Dah. Terima kasih dia kata ketika orang Tino kita beranak nak baca surah mana. Ton Palaya Clark Lu Rau Kuan An Arai Let Surah Surah Naibang. Dah, terima kasih. Jadi ketika orang Tino kita beranak, saat ni tu,
Dah. Lepas pada beranak bomo pun dah ambil gi mandi tubik dengan tebuning. Dah. Tubik dengan tebuning saat ni tu. Nah, maka tubik dengan tebuning bomo ambil boleh pasti tebuning. Maka mani budak tu siap dah. Maka gapo yang kita kena buat mula-mula ibu bapa. Ni amo nak royak nah. Benda ni mau biasa cerita dah apa-apa klik mau pun biasa ada dah ni. Tapi dia mau tanya kita royak pula tak ada apa. Ulai alik hak ilmu. Royak hak ilmu walaupun berulang-ulang kali. Benda ni mudah-mudahan turun ke hati kita. Dan sama-sama kita boleh beramal. Jadi apabila anak ni, bini kita beranakkan anak yang halus yang kecil. Apabila wiladah tu baik, melahirkan anak tu baik. Dengan tebuning, dengan darah. Bomo gimani. Lepas tu bomo kita ya tabak ni anak ni. Kita pun pergi anak tu nak tak tepi kita. Mula-mula sekali gapo yang kita buat. Mula-mula sekali di dalam kitab fiqh dan ulama-ulama hajar kita balik khani dulu. Mik telinga anak kita ni Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Habis dulu. Dah. Telinga lik kanan kita balik kanan. Hak ni kita tahu setengah-setengah tahu dah. Bagi yang mengaji, yang belajar ya tahu. Lepas pada tu sepah kada kita bel. Dah. La ilaha illallah. Lepas tu kita qomat pula lik telinga kiri. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah. Hati kita qomat. Supaya apa? Supaya kita nak anak kita dengar mula-mula dengan nama Allah. Ni ibu bapa. Bagi fok ngaji semua. Lepas tu bagi orang tua, ibu bapa semua. Bagi saudara-saudara semua. Kenapa Nabi hajar kita lagu ni? Apabila memberanak lahir ke anak, musbuklah, membaylah di telinga anak. Yang pertama sekali, nak anak kita hikmat, nak anak kita masuk dalam telinga yang mula-mula, nama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ni siapa? Ialah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Mumalik. Allah dikatakan Tuhan yang menjadi dan Allah Ta'ala yang mencipta, Allah Ta'ala yang retakan budak ni. Anak kita dengar demoning dulu. Dengar nama Allahu Akbar. Ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar ni. Ini hikmah yang Nabi royak. Suruh balik telinga kanan dan suruh iqamat lik telinga kiri. Dah. Lepas pada tu kita ambil lah anak kita baca Fatihah sekali. Ni dia mau tanya baca surah apa? Surah Naiban baba. Quran A'rai. Lek surah Naiban. Baca surah mana nak baca gapo baba? Kita baca Fatihah sekali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hingga akhir waladdallin. Sapuh mat kepala hingga sapa ke kaki. Lepas pada tu, baca ayat kursi supaya nak tolak daripada benda-benda yang tak baik, benda-benda semak daripada hatu syaitan jin semua. Baca ayat kursi wakas milah muhajah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. Siu anak kita minta lepas daripada goda syaitan, minta lepas daripada gangguan syaitan. Sebab anak duk teriak malam-malam, tidur tak tidur, kita sendiri pun tak tidur kerana anak dia nampak rupa tak molek ibu bapa, saudara-saudari. Dia duk nampak rupa tu, rupa apa? Rupa nampak sepuluh tanau, kadang-kadang muka hitam. Dia teriak. Sebab tu teriak tak berhenti tu. Sebab tu kita orang tua kena baca gantik ketika anak tu beranak ataupun baru-baru lahir. Sebab apa? Budak tu dia tak reti nak royak, dia pandai teriak. Baca ayat kursi. Lepas pada baca ayat kursi menoyak selagi, baca suratul An'am. Pala awal daripada ni cara amalan orang-orang tua-tua kita dan tok-tok kita. Baca Fatihah.
Patu bacakan ayat kursi, patu baca suratul An'am. Mana suratul An'am? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Tu baca surah tu, baca 3 kali siuk di budak tu, insya-Allah Tuhan selamat daripada penyakit dan Tuhan selamat daripada goda syaitan dan jin-jin semua tu, Tuhan selamat. Lepas tu satu lagi hak Nabi pesan, kita baca inna anzalna. Kamu royak dah dalam klip mau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Dah hingga akhir. Baca 3 kali, siuk di telinga anak. InsyaAllah anak kita, dia besar sikit lagi, Allah Ta'ala jagakan dia dan Allah Ta'ala peliharakan dia daripada jatuh berzina. Jatuh dalam fahsyak, jatuh dalam perzinaan. Baca ibu bapa ni mau nak royak. Pertama sekali, bel telinga kanan, qomat telinga kiri. Lepas dah tu baca Fatihah dan baca ayat kursi wa kasmilah. Lepas tu baca suratul An'am daripada Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard hingga kepada ayat ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun siu. Lepas pada tu baca inna anzalna, ini supaya kita nak jaga dan pula minta Tuhan saat ni tu nak jaga dengan sebab berkat inna anzalna, minta Tuhan saat ni jaga anak kita daripada jatuh berzina. Lepas tu dia mau tanya sikit lagi, tanah untuk buat rumah apakah perceme kita? Tanah itu kena jalan angin atau tidak, dan tanah itu baik atau tidak? Terima kasih. Ni payah juga. Ibu-ibu bapa dia mau tanya tanah kita nak buat rumah tu dah. Apakah perceme, apakah dalil, apakah tanah? Tanah itu kena jalan angin. Dah. Atau tidak? Ni kita nak perhati. Ni kita nak tanya orang tua duk tepi-tepi rumah kita. Lepas tu kalau kita tengok ketika mari angin, ketika nak ujian tu, tengok angin milik anak. Tu perhati diri. Kalau kita tengok sini pang kayu ni, patah dah semua. Dah kemana oyak cara mudah-mudah. Patah dah semua. Nak kali nak ujian, angin mari hudah-hudah, piah, patah dah. Ataupun rumah duduk kawasan tu, ke jalan tu, kawasan tu, perabun cabut semua-semua. Kalau misalnya lorong ni rumah tu oleh cabut lah batas potong sekeping 2 keping. Maka kita tak sedut kacau buat rumah di jalan tu. Kalau buat rumah tak nak akut bata, nak bulan, nak tahu kena duduk saling. Ataupun tanah tu jalan jing. Jalan jing tu pun tak sah lah. Hak tu kita kena tengok. Pas tu dia rasa orang tua-tua hak ada amalan tu, dia pergi tengok ke tempat, dia suluh kanan, dia suluh kiri, dia tengok depan, tengok belakang, dia tahu kata tempat ni tak sedap ni, tempat ni tak terbuka ni, tempat ni rezeki payah ni, dia tahu. Ni dia kena ngaji suku nah. Hak yang tanya ni daripada Mak Tahi ni. Dah. Maka terima kasihlah dia tanya ni. Maka hak ni kita kena kecek dengan orang tua lah. Kena tanya orang tua hak pandai-pandai apa itu ni. Ia adalah ilamat, ia adalah tanah area. Kalau kita saat ni tu, kalau kita tanya orang tua, dia nampaklah ilmu-ilmu ni dan dia dapatlah apa tanah-tanah ni. Lepas tu nak buat tu, banyaklah dia mau tanya umur tu, masalahnya dah. Nak letak umur, nak gali telaga marin dulu. Ada orang kita sini, dia tanya tu, babo nak gali telaga lek mana? Pas rumah dia tu hadap jatuh. Jatuh ke batas tu, jatuh naik lek belakang. Lepas tu mau dia menggali telaga, hilir kena hilir, naik. Jangan hulu naik, hilir naik. Kalau hulu, ragamu tu laga racung. Tak nak senilah keluargamu tu. Jadi makna tak nak seni ataupun tak nak jadi tu, nak jadi panas duk jadi tak seni. Sebab tu lagu tu mau nak pesan tu belah lik gapo hilir tenai. Orang panggil tit tawan tai chiang gapo tik tai chiang tawan ok. Orang panggil hilir berat ke naik, bukan hilir berat jatuh, hilir berat naik. Ni ambo duk sini. Naik lik ni. Maka jatuh lik ni Muhammad ni.
ning hulu, ning hilir. Maka rumah kita duduk sini. Kita gali telaga lek ni. Hilir berat naik. Bukan hilir berat jatuh. Hilir berat naik. InsyaAllah, nah rumah kita dengan serta kita bekat. Nah, dah. Dan serta kita saat ni tu berdoa ratik lah. Jangan duk harap pada asbab tu sangat. Berdoa dengan Tuhan ratik. Tapi Tuhan katanya likulli syai'in sababa. Tiap-tiap sesuatu yang ada sebab musabab dia nak berlaku baik tak baik tu. Semua tu orang panggil dah. Ia ada sebab dan musabab dia. Nah. Itu dia mau tanya. Assalamualaikum baba. Bagaimana cara kirim salam kepada seorang. Dan bagaimana cara jawab salam apabila ada orang kirim salam kepada kita. Oh, dia kata lagu mana baba kalau orang kirim salam, bagaimana kita nak kirim salam ke demo? Maka cara nak kirim salam ibu bapa nah dan saudara-saudari yang disayangi dan penonton-penonton kita semua ni yang tanya ni, minta dengar deh. Jadi cara kita nak kirim salam demo tu nak klik lah demo ni mai jalan moh kita. Lepas tu kita kenal dengan saudara ni duk kecek dengan dia. Lepas tu orang tepi moh dia tu pun kita biasa pergi. Kita pun kenal lah orang tepi moh dia. Lepas dia nak klik. Lepas tu cara kita nak kirim salam, kalau kita kata kirim salam demo tu tik, misalnya yah tepi moh dia. Dah. Ataupun kita kata mak tepi moh dia, kirim salam kepada mak tu tik weh. Kita kata kirim salam. Maka sebelah balik orang bawa salam ni, dia tak wajib royak kepada siapa dia? Kepada orang yang dia kirim. Ada pun bagi seorang kirim kita terdekat dengan timah mari mohya ni, tepi mohya tu moh bemat. Maka sebelah lek ni pun nak orang dok kecek dengan Fatimah ni daripada Fauziyah ko, ataupun daripada Rawiyah ko, ataupun daripada Fatimah dengan siapa dia? Dengan Rogayah ataupun dengan dengan siapa dia? Dengan Halimah ni dok kecek dengan ya taimah. Assalamualaikum, mungkin salam ke bemak tu tek weh. Assalamualaikum, mungkin salam ke Syarifah. Jadi orang wak salam ni ya wajib kena royak salam kepada hak siapa dia? Hak Halimah ke salam dia. Ada pun kali tak moh mung wi salam ke bemak tu tek weh, ke salam ke Rogayah tepi moh mung tek tak aku kenal tu ke salam dia tek. Maka orang bawa salam tak wajib royak salam kepada orang ning deh. Sebab apa? Sebab tika tu tak ada lebet ngawa. Dia tak ada belapa Assalamualaikum moh mung siapa salam pada bemak tek, siapa salam kepada Syarifah tu tek, dia tak ada kata Assalamualaikum, cuma mungkin salam. Hak ni orang buat salam tak apa. Kalau nak goyak pun tak ada apa, kalau tak seroyak pun tak ada apa. Makna tak wajib di atas orang bawa salam ni goyak salam kepada orang yang dia kirim. Dan bagaimanakah cara jawab salam apabila ada orang kirim salam? Jawab salam kalau dia mata memang moh ni klik. Pa, nung, siapa dia? Nung, Zainab nung. Ataupun Klesong nung. Ya kirim salam ke mung. Ya salam kata Assalamualaikum. Bagi orang jawab salam saat ni tu, Waalaikumsalam. Lepas tu kalau jawab salam supaya biasa ni, dia mau mari kita Assalamualaikum. Maka jawab salam hak yang paling molek Waalaikumsalam warahmatullah. Kita tambah sikit. Kita tambah sikit. Ni sebab tu fatahayyu bihayyatin dah. Hak tu katanya fahayyu dah. Maka kamu menghidupkan salam tu benda yang terlebih baik daripada orang wisalah. Misalnya mau wisalah Assalamualaikum, cara jawab salam raddus salam Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang wisalah kita Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu cara jawab salam dengan orang wisalah. Kalau dia mau wisalah Assalamualaikum, kita jawab salam Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia kata Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baba minta baba ajar doa penyakit apa ni? Penyakit COVID sekarang. Penyakit COVID sekarang ni doa tu je banyak ibu bapa. Doa tu banyak, bacalah doa katanya Allahumma dfa'annal bala wal waba wat ta'un wa corona au covid. Wa corona wal munkar wal fitan. Baca doa ni. Kita minta nak tolak bala tu, minta doa bala tu, ataupun kita baca doa hak lain lagi Allahumma hfazna min balaikan nashiri fi ardik wan nazili min samaik
Dah kita baca doa ni nah. Kita baca doa ni. Allahumma hfazna min balaikan nashiri. Allahumma hfazna min balaikan nashiri fi ardik wan nazili min samaik fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca doa ni. Baca lepas kali sunat, lepas maya, lepas pada tu kita angkat tangan. Allahumma hfazna, wahai Allah minta menjagalah kami. Ada Allahumma hfazna min balaika, daripada bala engkau ya Allah. Min balaika, daripada bala engkau ya Allah. Bala mana? Daripada bala engkau ya Allah. Bala yang gapo? Min balaikan nasyiri fi ardik, daripada bala engkau yang gapo? Yang duk bertabur lah ia di bumi. Allahumma hfazna min balaikan nasyiri fi ardik, wahai Allah minta melepaskanlah kami, jagakanlah kami daripada bala engkau yang duk gapo? Yang duk bertaburanlah ia di atas bumi engkau ya Allah. Dah kita minta kepada Allah, minta Allah Subhanahu wa taala lepaskan kita daripada bala yang duk bertaburkan di atas bumi dia di atas bumi. Di atas bumi Allah min balaika an-nashiri fi ardik. Ada an-nashiri fi ardik. Ada an-nashiri fi ardik wan nazili min samaik. Ada wan nazili min samaik fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Dah berdoa banyak-banyak dah. Ni mau nak tulis belah-belah sikit doa, patut dia mau kat tengok setagi. Doa Allahumma hfazna min balaikan nasyri fi ardik wan nazili min sama'i. Mau tulis belah-belah ni patut orang kata wan nazili min sama'i. Minta maaf sikit dah, lewat sikit. Wan nazili min sama'ik, min sama'ik. Minta ya Allah, minta mempeliharakanlah kami daripada bala engkau saat itu yang turun, daripada benda yang bertabur di atas apa pada bumi engkau, dan turunlah ia min sama'ika, daripada langit engkau ya Allah. Minta lah engkau saat itu lepaskan kami daripada bala-bala yang turun, yang duk bertabur di atas bumi engkau, lagi pula yang duk turun daripada langit engkau. Minta fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Gitulah lebih kurang insya-Allah. Lebih kurang insya-Allah kita mintalah kepada fafak kita semua. Insya-Allah kita akan jawab soalan pula semula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala penuh kita dengan rahmat, penuh kita dengan nikmat, penuh kita dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta Allahumma hfazna min balaikan nasyiri fi ardik wan nazili min samaik fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Sekat tu dulu. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.